Inilah betuahnya apa kata Malaysia. Saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua. Kerana apa? Apa jadi jika menghina mahkamah ke apa kita dah ada lawyer. Lawyer pun pernah kena hina mahkamah? Macam mana? Ah, Sekurang-kurangnya kita bertuah dalam apa kata Malaysia ni kadang-kadang dui bulanan, kadang-kadang 3 kali sebulan kita berbincang tentang perundangan perlembagaan kerana ada orang yang layak untuk bercakap tentang selok-belok perundangan dan perlembagaan dan memperjelaskan apa itu menghina mahkamah, apa benda ranting-ranting dan cabang yang boleh membawa kita menjurus ke arah menghina mahkamah. Begitu juga dengan SKMM. Okey, cakap pasal ringgit kena ban, cakap pasal pencen kena ban. Jadi kita dah dengar kupasan demi kupasan yang dibuat oleh Tuan Haji Hanif Katri dari sudut perlembagaan. Haji, ya, ini lagi satu. Tadi WhatsApp petang tadi kawan-kawan saya, ini kawan-kawan politik lah. baik, baik. Oh, nak tunggu dengar hak nombor 3 ni. Pasal apa? Ada DAP kat situ. Asal DAP saja mesti orang cukup nak dengar. DAP tu Datuk aku Penang. Datuk aku Penang. Ah, Asal ada DAP, itu yang dia buat WhatsApp. Aku tak sabar lah. Nak tengok apa yang pasal Teresa Kok, ahli parlimen seputih daripada DAP. Yang apa menimbulkan satu apa polemik hmm, hmm, tentang sekolah vernacular, tentang kenyataan yang dibuat oleh Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. hmm. Jadi Haji, Ya, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong yang pernah juga menjadi panelis di dalam Minggu Negarawan bersama Tun Dr. Mahathir, termasuklah Tuan Haji Hanif Katri, bercakap dari sudut ilmiah, dari sudut berlatar belakangkan pendidik. ya. Manakala ahli parlimen DAP Teresa Kok pula bercakap dari sudut politik. Baik. Kat situ Haji, ada jurang yang agak besar. Berlandaskan, berfaktorkan latar belakang mereka. Ya. Dan Haji sendiri terlibat secara langsung, bukannya dengan Profesor Dr. Teo Kok Siong, tetapi dalam Dan bukan yang teresokok juga. dalam apa sekolah vernacular tu. Ya. Jadi saya rasa Haji paling layak. Hmm. Bagaimana jurang ini Baik. hendak diatasi? Dan juga dari satu sudut lagi, apa yang diperkatakan oleh Datuk Dr. Teo Kok Siong, saya sendiri pun menyokong. Walaupun sebahagian besar ahli-ahli parlimen, bukan semua ahli-ahli parlimen Melayu yang masih lagi terkial-kial untuk menyokong ataupun tidak. Jadi pandangan Haji. Baik, satu soalan yang memang amat penting. Oh, penting tak baik Baik juga. Tapi yang tak baik tu sebab isu ni tentang ketidakperpaduan. Jadi bila tak ada perpaduan memang benda tu tak baik. Tapi soalan tu penting sebab jawapan dia akan menyembuhkan penyakit perpaduan ni, insya-Allah. Baik, sebelum saya menyentuh tentang Teresa Kok melawan dengan Prof Teo ni, dan sebab dari sentuh latar belakang sekolah vernacular, perlu didedahkan di sini sebab ramai juga yang akan celaru atau keliru kalau tidak dijelaskan. Memang sebelum daripada ini, sejak tahun 2019, satu cabaran telah dibawa oleh beberapa NGO ke mahkamah, iaitu ingat ya, satu daripada 3 cabang keadilan mahkamah, untuk mahkamah menentukan betul ke sekolah vernacular Cina dan Tamil ni adalah dipelihara sah di bawah perlembagaan. Kalau pada masa itu mahkamah buat keputusan bahawa tak sah, maka memang perintah-perintah lanjut diberi untuk pembubaran sekolah vernacular selepas tempoh 6 tahun atau yang ditentukan oleh mahkamah. Tapi kalau mahkamah buat keputusan bahawa sah dipelihara apabila kita merdeka, ianya dipelihara atas alasan-alasan yang mahkamah bagi, maka itu tidak bermakna isu sekolah vernacular menjadi muktamad. Dia muktamad, keputusan mahkamah muktamad. Kemuktamadannya pada 20 hari bulan Februari tahun ini.
Ya ni lebih kurang 20 hari yang lalu. Di mana Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan dua NGO yang Mahkamah Persekutuan menolak kebenaran rayuan dari Mahkamah Rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Di mana saya dan pasukan peguam kami mewakili dua NGO tersebut. So, keputusan muktamad adalah keputusan Mahkamah Rayuan. Mahkamah Persekutuan tak dengar rayuan. Dia tak bagi kebenaran merayu. Pokoknya Mahkamah Persekutuan ke Mahkamah Rayuan ke dah tamat. Tetapi sebelum kita mulakan perjuangan tersebut, NGO tersebut pun tahu bahawa kalau kalah di mahkamah tak bermaksud muktamad. Kemudian langkah kedua adalah pergi ke cabang kerajaan. Parlimen. Dan parlimen. Kerana kerajaan boleh diminta untuk lihat semula dasar pendidikan. Dan ambil langkah-langkah yang perlu untuk mengubah dasar melalui pindaan perlembagaan. Iaitu sekiranya mahkamah mengatakan dipelihara, maka buatlah pindaan untuk tidak lagi memelihara. Bukankah kita buat pindaan perlembagaan undi 18? 21 sekarang 18 boleh undi. Tahun bila? 2021. 2022 kita buat pindaan apa? Kita buat pindaan lompat parti. Tak pernah parti diiktiraf dalam perlembagaan Malaysia. Tiba-tiba sekarang lompat parti kononnya hilang kursi. Of course lah. Isu itu pun menimbulkan pelbagai persoalan. Tapi pokoknya buat tak pindaan. Buat. Jadi kalau ada asas untuk kerajaan yang mentadbir negara ni, nampak bahawa perpaduan negara ni disakitkan, dilumpuhkan antara lain, bukan satu-satunya sebab, antara lain dan antara yang utama adalah kewujudan berterusan sekolah vernacular yang memecah belahkan anak-anak Malaysia, maka kerajaan boleh mengambil langkah yang perlu demi perpaduan negara untuk mengubah dasar sekolah vernacular melalui pindaan perlembagaan dan pindaan akta pendidikan. Nah, di sini pentingnya adalah kerana pada 26 Februari, iaitu 6 hari selepas Mahkamah Persekutuan menolak permohonan kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan lanjut, Baginda Tuanku Kebawah Duli dan di-Pertuan Agong telah mengeluarkan titah pembukaan parlimen. Kita dah bincang panjang lebar minggu sudah. Bukankah kita sentuh perengan 10 dan 11 titah tersebut, di mana Baginda Tuanku mengatakan beliau khawatir walaupun sudah 60 tahun merdeka, ada ramai rakyat yang masih belum boleh bertutur bahasa kebangsaan dan tidak memahami budaya satu sama lain. Yang kedua, dia mengatakan berkaitan perkara tersebut, dia menyeru kerajaan membuat satu dasar yang lebih baik untuk menyatu padukan rakyat secara harmoni. Dan dia mengatakan lagi, melentur buluh biarlah dari rebung. Dan dia mengatakan bermaksud pergilah dari zaman kanak-kanak. Cuba baca tiga-tiga ni. Bukankah Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong secara langsung dan tidak langsung sebenarnya menyentuh isu perpaduan rakyat daripada zaman kanak-kanak? Bukankah ini bertindak dengan isu sekolah vernacular? 6 hari lepas Mahkamah Persekutuan buat keputusan. So, soalan dia, apabila ada ahli-ahli Dewan Rakyat bangun mendebat titah tuanku, apa sekalipun mereka mendebat, di hujungnya mengatakan kami menyokong titah tuanku. Tapi apabila Teresa Kok membangkitkan isu berkaitan dengan tidak setuju apa yang Profesor Teo cakap, sedangkan seperti yang Saudara Fazli kata, Profesor Teo dalam bidang pendidikan berpuluh tahun. Dia bukan saja bidang pendidikan, dia buat kajian. Dan rakan-rakan dia pun ada buat kajian. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kajian-kajian ini antaranya ada sebagai bukti di dalam permohonan yang kita buat. So itu saya pernah baca. Jadi kalau Profesor Teo
selepas titah tuanku pada 26 hari bulan, pada 1 Mac, kita buat Betul? perbincangan apa kata Malaysia. Dan pada 2 Mac, apabila kenyataan kita itu dilaporkan dan Profesor Teo memberi pandangan yang sama, kemudian pada hari Isnin berikutnya, minggu satu lagi, tak silap saya 4 Mac, tiba-tiba Terasakok mengatakan dia tak setuju dan ini adalah kenyataan rasis. Dia mengugut pihak polis untuk mengambil tindakan terhadap Profesor Teo. Kononnya menghasut. Sekejap sebelum saya pergi ke situ. Di hujungnya dia mengatakan dia menjunjung titah tuanku. Macam mana Terasakok menjunjung titah tuanku sekiranya perengan 10 dan 11 dia bercanggah? Ini Terasakok kena jawab. Macam mana awak mengatakan awak menjunjung titah tuanku kalau awak berlawanan dengan titah tuanku berkaitan perpaduan, berkaitan melentur buluh biarlah daripada rebung, iaitu daripada kanak-kanak. Does it make sense? Satu nafas, kami sokong titah tuanku. Satu nafas lain, perpaduan ataupun sekolah vernacular menghancurkan perpaduan tu palsu. Come on. Ini cadangan Profesor Teo. Kenapa terlampau defensif? Kenapa nak membela sangat sekolah vernacular? Cuba buka hati. Seandainya, sememangnya salah satu sebab perpaduan tidak wujud adalah kerana sekolah vernacular, maka apa salahnya sebagai wakil rakyat cuba tengok cara perbaiki benda tu. I'll come back to that in a while. Tapi pokoknya di sini, di situ pun kita nampak tolak tepi isu Profesor Teo. Terasakok kena jawab. Betul. Macam mana dia boleh kata dia menyokong titah tuanku sedangkan perengan 10 dan 11 dengan jelas dia bercanggah. Dalam bahasa Inggeris dia lah. Sebab bahasa Cina saya tak tahu. Bahasa Inggerisnya blowing hot and cool. Sekejap panas, sekejap sejuk. Anyway, itu satu isu. Yang kedua ni adalah berulang kali kita dah nyatakan, Saudara Fazli, bahawa isu raja, agama, bangsa ni, walaupun jika dia menyebabkan cenderung untuk menghasut rakyat, maka dia salah. Tetapi di dalam Akta Hasutan, Seksyen 3, Subsection 2, yang saya sarankan bukan saja Terasakok, tapi Dong Zhong yang menyokong kenyataan Terasakok, bacalah. Apa-apa perbincangan ilmiah, pembetulan fakta, penyampaian kajian bagi tujuan untuk memberi cadangan kepada dasar atau polisi kepada pihak berkuasa melalui proses undang-undang adalah pembelaan mutlak kepada hasutan. Kenapa tak merujuk benda tu? Kenapa nak mengatakan adalah hasutan? Yang awak sakit hati itu tak menjadi hasutan. Kalau saya sakit hati, tak bermaksud awak menghasut saya. Dia kena menghasut tu bermaksud bentuk jenayah. Kalau bukan jenayah, awak sakit hati pun undang-undang tak kisah. Sakit hati, pi. Tambah sikit. Mampu lebih kat hang. Dari bahasa yang padan. Betul. Ya. Bahasa Penang cakap macam tu lah dah. Itu salah faham. Mereka memahami kalau saya sakit hati sebagai orang Cina ke orang India ke orang Melayu, maka semata-mata saya sakit hati, maka itu menjadi kesalahan jenayah hasutan. Salah. Katalah ada pemimpin negarawan kita pun pernah mengatakan sebelum ini untuk memperingati orang Melayu. Melayu mudah lupa. Bukankah ada setengah orang yang pernah sakit hati? Betul. Tapi adakah mereka buat laporan hasutan? Kalau dia orang buat laporan hasutan pun, polis takkan siasat. Sebab itu bukan hasutan. Awak sakit hati itu masalah awak. Sebab awak keturunan Melayu. Tapi itu adalah teguran pemimpin. Nampak tak? Betul. Sakit hati tak menjadi hasutan. Itu kerana hati awak terlampau rapuh. Itu masalah awak. Bukan masalah undang-undang. Ya. Yang ketiganya, Profesor Teo sendiri adalah orang Cina. Bagaimana orang Cina tu menjadi resis kepada orang Cina? Itu pun tak masuk akal. Jadi di sini ni saya rasa kadang-kadang pemimpin politik kita ni memang bukan saya sentuh kepada seseorang tertentu. Kebanyakannya memang tak matang.
Dan mereka mengelirukan rakyat melalui kenyataan-kenyataan yang sensitif. Sebenarnya yang menjadi hasutan tu, kalau lihat dari perspektif lain, adalah Teresa Kok. Setuju. Apabila dia mengatakan atau menghasut rakyat, jangan dengar apa Profesor Teo Kak. Padahal itu berpandukan kajian. Maka dia menghasut untuk menolak, mengetahui apakah dia yang sumbangkan kepada ketiadaan perpaduan. Itu patut dia kena siasat tak? Patut dia kena siasat. Di sini kita nak kena tanyalah kepada pihak polis. Sementara awak kononnya dengar Teresa Kok mengugut awak. Dan polis ni pun saya yakin tidaklah selembek ataupun selembut itu ahli Dewan Rakyat mengugut terus mereka akan siasat. Itu tak wajar. Tapi sekiranya anda nak menyiasat pun, siasatlah Teresa Kok sama. Ini bukan soal dia mempunyai imuniti. Saya bukan soal bukan minta disiasat apa yang diungkapkan di parlimen. Itu kita tahu tidak boleh disiasat. Tapi ada juga ungkapan-ungkapan yang dibuat di luar. Seperti Dong Zong. Dong Zong tak berada di dalam parlimen. Mereka keluarkan kenyataan 2 hari lebih kurang selepas Teresa Kok untuk menyokong dan menaikkan keperluan sekolah vernacular. Bagi saya, kita kena adil kepada negara dulu. Ada laporan-laporan pelajaran yang dibuat daripada tahun 1956, laporan Razak, yang telah menyatakan 1 tahun sebelum merdeka, walaupun wujudnya sekolah vernacular daripada zaman itu, tapi hasrat negara adalah untuk mencapai satu sistem pembelajaran sekolah rendah atas satu bahasa pengantar, iaitu bahasa kebangsaan. 1956 dah sebut. Tapi sekarang ni dah 67 tahun merdeka. Pun masih belum ada kekuatan politik di tangan semua kerajaan untuk put the foot down. Demi perpaduan kita kena berhentikan. Takkan sampai kiamat ada sekolah macam-macam bahasa pengantar. Macam mana kita nak sampai perpaduan? Dan lihatlah kajian-kajian yang dibuat bukan saja oleh Profesor Teo. Ramai lagi pendidik yang telah buat kajian. Ada juga saya percaya difahamkan. Ada juga daripada yang berketurunan Cik Tamil yang buat kajian. Jadi baca, faham benda ni. Kalau dulu dah dikatakan hasrat untuk mencapai satu bahasa pengantar, kenapa sampai sekarang belum ada? Tak ke kita sakit hati melihat anak-anak kita berpecah? Pergi sekolah dah lah berasingan. Bila masuk sekolah menengah, duduk kat meja kantin berasingan. Sebab tak pernah, 6 tahun tak pernah jumpa orang Melayu, orang Cina. Kemudian masuk universiti, masih duduk meja makan yang berasingan. Habis universiti, yang Cina pergi cari kerja, syarikat swasta Cina. Cakap bahasa Mandarin, Cantonese, whatever. Tak ada yang India pergi kerja swasta, apa nama ni, India. Bahasa Tamil. Bila masa kita nak ada perpaduan? Bila masa kita nak perpaduan? Lepas tu kita merungut. Senang je jadi isu 3R. Kita yang menyebabkan 3R. Saya baca baru ni ada seorang apa nama ni, kononnya pemimpin DAP Pemuda. Hari ni keluar laporan mengatakan itu hak ibu bapa untuk memilih pelajaran anak. Kita bukan soal hak ibu bapa. Lagi sekali ulang. Kita bukan soal hak ibu bapa. Hak ibu bapa ke hak rakyat itu sendiri ke tidak boleh mengatasi hak negara. Perpaduan negara, hak negara. Hak keseluruhan 33 juta rakyat. Hak ibu bapa, hak anak dia seorang atau anak 2 atau anak 3. Itu soal lain. Dan kita bukan suruh hapuskan pembelajaran bahasa Tamil atau bahasa Mandarin ataupun bahasa Cantonese dan sebagainya. Jadikan dia pilihan di dalam sekolah rendah. Tahun 1, tahun 2. Semua orang sama ada Melayu, Cina, Tamil, India belajar bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Tahun ke-3, tahun ke-4 bahasa Cina. Tahun ke-5, tahun ke-6 bahasa Arab. Wajibkan pembelajaran semua bahasa. Tapi jangan mengajar sejarah, ilmu hisab, sains dalam bahasa pengantar lain pada bahasa Melayu. Bahasa Melayu kena diutamakan. Barulah
Bila kita rapat dalam bahasa, bahasa tu jiwa bangsa. Tak wujudlah peribahasa itu kalau peribahasa itu palsu. Bila satu bahasa, orang dah boleh rapat. Tak kisah agama dia apa, tapi dia berbual rapat. Tahun 60-an, 70-an, 80-an masa saya, 70-an sekolah rendah, saya tak nampak masalah ni. Semua boleh bertutur bahasa Melayu dengan lancar. Raya Cina kita pergi ke sekolah rumah cikgu Cina, dan dia akan ambil wok asing, masak bihun, mi goreng, gunakan minyak lain sebab dia faham dan dia boleh bertutur. Mak dia pun faham, boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Tapi rakan kita keturunan India yang agama Hindu yang datang masa raya, kita bawa keluar set makanan lain, tak menghidang yang pinggan biasa sebab kita tak nak ada kesan-kesan daging, lembu apabila kita hidang kepada rakan-rakan kita yang agama Hindu. Ini akan wujud balik kalau kita ada perpaduan melalui bahasa. Barulah kita boleh cakap masa depan macam mana nak ada politik tanpa bangsa. Macam mana parti politik boleh wujud satu Malaysia. Sebab awak tak nak berusaha. Awak tak nak keluar daripada kepompong vernacular. Itu punca dia. Kalau keluar daripada kepompong vernacular, maka kita tiada masalah. Dan ada juga yang mengatakan, saya tahu ada 4 minit lagi, ada juga yang menyatakan taraf pendidikan di sekolah Cina, terutamanya dan mungkin sekolah Tamil, lebih tinggi daripada sekolah kebangsaan. Baik, saya tak mau berdebat tentang isu tersebut, tapi itu tidak boleh jadikan alasan untuk mengekalkan sekolah yang boleh menjurangkan perpaduan. Kalau sistem pembelajaran di sana baik, maka ambil jadi contoh dalam sekolah kebangsaan. Kenapa terlampau sempit otak ni? Kita belajar sampai ke negeri Cina. Hadis kita mengatakan. Kita ambil sistem daripada Jepun bila perlu. Kita ambil sistem daripada England. Yang baik kita ambil lah. Contoh yang baik. Contoh yang baik. Tapi yang buruk kita kena sisihkan. Kita tidak boleh. Saya dengan tegas saya menyatakan sebagai rakyat Malaysia, saya yakin kita tidak boleh akan ada perpaduan yang sejati selagi kita masih ada sekolah vernacular. Dan mana-mana kerajaan yang tidak mengambil tindakan tegas mengubah dasar ni kembali kepada laporan Razak, laporan Rahman Talib, selagi itu tidak dibuat, maka selagi itulah kita akan sering bercakap dengan palsu, tiada perpaduan. Sebab apa palsu? Sebab kuasa ada untuk menentukan sekolah vernacular ni perlahan-lahan dilupuskan. Itu saja. Jadi balik kepada Teo, minta maaf lah. Saya rasa tidak ada sebab lah untuk pihak Tresakok atau Dong Jong ataupun DAP mengatakan Profesor Teo yang perlu disiasat. Yang patut disiasat adalah mereka ini yang tak mau berganjak daripada fikiran sempit sahaja. Itu saja. Terima kasih Tuan Haji. Ramai rakyat Malaysia lebih meyakini kajian, kenyataan, pandangan yang dibuat oleh Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Begitu juga dalam keadaan politik Malaysia selepas langkah Sheraton ini. Keyakinan rakyat kepada pemimpin-pemimpin terutamanya di dalam parlimen itu semakin hari semakin merosot. Itu fakta. Dan juga terutama sekali macam Teresa Kok semua nak mempertikai sesuatu perkara, biarlah matang. Biarlah anda tahu, anda dah berpuluh tahun kot banyak penggal dah duduk dalam parlimen. Jangan nampak sangat nak mempolitikkan pelbagai isu. Sikit-sikit minta polis siasat, sikit itu minta polis siasat. Anda yang perlu disiasat kerana anda masih berpemikiran di takok lama. Okey.